Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin. واغفر لنا واهدنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ثم أما بعد الحمد لله اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, yang saya hormati lagi saya muliakan yang bahagia Tuan Imam Masjid Al-Bukhari, yang saya hormati tuan-tuan pegawai masjid, tuan-tuan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Bukhari, khususnya tuan-tuan hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini dapat sama-sama kita telah pun selesai melaksanakan solat fardu Jumaat, dan kita mengambil masa seketika untuk kita bersama-sama untuk dalam sesi tazkirah pada petang ini. Jadi pada petang ini tuan-tuan yang dikasihi sekalian, saya nak mengajak tuan-tuan semua untuk kita melihat kepada satu pesanan Nabi SAW, yang mana Nabi SAW menganjurkan kita untuk kita bersama-sama mengamalkan satu doa. Dalam doa tersebut Nabi memohon kepada 4 perkara yang ada hubung kaitnya dengan kehidupan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ni ringkas, tuan-tuan pun dah hafaz dan tuan-tuan pun selalu dengar kalau tak hafaz lagi. Jadi kalau hari ini dah dengar dan menghafal, maka ia satu ulang kaji. Bagi yang baru mendengarnya belum lagi menghafaznya, ia satu ilmu yang perlu kita amalkan dengan menghafal doa ini, dan doa ini didoakan ataupun datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah doa Nabi yang disandarkan kepada seorang sahabat Nabi, Abdullah an Abdillahi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul. Daripada Abdullah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdoa dengan satu doa. Doa apa dia? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Tapi kita duduk sembahyang, kita dengar tu imam baca lagu lain. Tu imam baca Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kenapa? Kerana imam dia meraihkan dan turut mendoakan kepada kita semua, maka imam pun berdoa Allahumma inna. Jadi kalau kita berdoa seorang-seorang kita, tak kira lah lepas mayang ke, ketika kita ada atas kenderaan ke, ketika kita tak ada apa-apa kerja kita nak buat, doa dengan doa yang Nabi ajak ni. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. 4 perkara. As'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. 4 doa ni. Supaya dalam diri kita ni Allah tidak pernah pun tidak memberi kepada kita tentang 4 perkara ini. Apakah maksud doa itu? Kana yaqulu, bahawa Nabi berdoa dengan doa ini yang maksudnya Allahumma inni as'alukal huda. Wahai Tuhanku ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk darimu. Huda, minta petunjuk. As'alukal huda. Yang kedua, wattuqa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberi ketakwaan. Minta aku ni ya Allah jadi orang yang bertakwa. Yang ketiga, wal afaf, iaitulah orang yang ada maruah diri, dengan iffah tersebut dapat menghindarkan diri kita daripada melakukan
perkara maksiat dan perkara dosa. Dan yang keempat, wal ghina, minta Allah jadi kita ni orang yang kaya, tapi bukan kaya harta. Maksud kaya di sini ialah kaya dengan kecukupan. Kaya dengan kecukupan yang ada pada diri kita. Kalau kita nak ukur kaya ni sebenarnya pada kita ialah kecukupan tu. Orang yang dia duk mengejar harta tu, dia duk berasa dia tak cukup lagi. Dia tak kaya lagi. Tak macam kan tuan-tuan ni. Tuan-tuan semua ni dah rasa cukup. Sebab tu ada masa untuk tunggu ataupun untuk duduk dalam masjid ni. Orang yang tak kaya lagi dia kalut. Nak cari hak ni, takut tak ada dapat. Itu beza dia. Maksud ghina di sini bukan menjadi kaya raya sampai tak ada masa kepada Allah, tetapi ghina di sini ialah kaya dari sudut kecukupan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran yang kita dapat ambil daripada hadis ini tuan-tuan sekalian ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita yang pertamanya untuk kita mohon doa agar dikurniakan petunjuk. Petunjuk tu hidayah. Kenapa kita kena minta hidayah ni? Ada hidayah yang kita tak kena minta. Contohnya hidayah ketika kita dilahirkan waktu kecil, waktu kita jadi baby tu, rasa nak terberak, teriak. Rasa nak terkencing, teriak. Berasa panas, teriak. Berasa lapar, teriak. Allah dah bagi hidayah tu. Budak tu dia tak perlu mengaji pun benda tu. Budak tu dia tak perlu minta pun pada Allah, tapi Allah bagi dia ada benda tu. Dengan hanya dia menangis saja, mak dia dah tahu hak ni panas, hak ni pampers penuh, hak ni berak, hak ni kencing, hak ni lapar, hak ni ruam, hak ni duduk tak senang. Tu hidayah yang Allah bagi kepada manusia ketika budak-budak. Begitu juga binatang. Hidayah tu Allah bagi juga kepada binatang. Pada masa kecil binatang tu sebelum dia boleh terbang ataupun dia boleh jalan, Allah bagi hidayah. Yang kedua tuan-tuan, hidayah yang Allah beri kepada kita dalam bentuk panca indera kita. Iaitu bila kita sakit, terus kita terasa. Kita luka, terus rasa sakit. Kita mata tak nampak, terus kita nampak macam kelam ni. Hidayah yang Allah bagi dalam bentuk panca indera. Yang berikutnya, hidayah yang Allah bagi kepada manusia ini nama dia Hidayatuddin. Hidayah yang Allah beri kerana orang ini berkorban untuk agama dia. Macam mana tu? Berkorban untuk agama ni tuan-tuan, dia suka kepada agama dia. Agama memandu dia kepada jalan yang betul. Itu hidayah. Kalaulah kita cari dunia ni sampailah umur kita 40, 50, 60, hak kita cari itu tak dapat-dapat pun, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka pada masa itu kena cari agama. Dalam tempoh umur kita belas tahun, waktu kita balik sampai umur kita 20, kita cari kerja, umur kita dekat 30, kita menikah, sampai 40 kita tak sukses lagi, 50 masih duduk teruk lagi, pencen masih duduk kena kerja lagi tuan-tuan. Masa ini kena balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita risau tuan-tuan, waktu penghujung usia kita ini, kita masih lagi belum mendapat hidayah Allah. Allah bagi hidayah dalam bentuk agama, yakni minat kepada program agama, suka kepada majlis agama, suka pergi kepada masjid, suka buat baik kepada orang Islam. Allah bagi hidayatuddin. Ramai orang kita kaya tapi tak dapat hidayatuddin. Dia sibuk dengan dunia dia ni, hidayah agama tak ada. Nah, dia buat sesuatu perkara hanya mengikut apa yang dia rasa ataupun disebut pemikiran bebas. Dia rasa hak ni betul, aku kata gini tak puas kot. Tak boleh tuan-tuan. Agama ni dia pandu kita, itulah yang dinamakan hidayah agama. Yang keempat, yang terakhir ni hidayah ni. Hidayah yang Allah bagi juga yang wajib kita minta. Hak lain tu Allah bagi percuma. Hak saya sebut 2, 3, 4 dalam ni. Tetapi yang terakhir ni wajib kita minta. Kalau tak minta Allah tak bagi. Nama dia Hidayatut Taufiq. Hidayatut Taufiq. Sebab tu kita kalau sepatutnya kita kena sebut macam ni, wabillahil hidayati wat taufiq. Tapi tak apalah, wabillahi taufiq wal hidayah pun tak apalah. No, dua-dua tu boleh. Tak jadi masalah pun. Tetapi tuan-tuan, ada satu jenis hidayah
yang Allah bagi, kita wajib minta. Hidayah tu apa dia? Hidayatut taufik, iaitu hidayah yang Allah bagi kecemerlangan kepada kita untuk dunia dan akhirat. Apa dia hidayatut taufik tu? Tadi tuan-tuan semayang 2 rakaat. Tuan-tuan semayang 2 rakaat, semayang fardu tadi. Dalam 2 rakaat tu tuan-tuan minta kepada Allah. Tang mana? Ihdinas siratal mustaqim. Siapa semayang Jumaat tadi, dia tak baca tu, semayang dia tak sah. Tu nak bang? Tahu dah kan? Tang mana cikgu? Tang surah Fatihah pula. Nah. Jadi orang yang sembahyang Jumaat, dia tak baca ihdinas siratal mustaqim, maknanya tak baca Fatihah dah. No, jangan pening. Dia tak baca Fatihah bererti kata tuan-tuan sekalian, sembahyang dia tak sah. Dalam bacaan Al-Fatihah itu rukun yang wajib kita baca, ada satu perkara yang kita kena minta kepada Allah, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itulah nama dia hidayatut taufik. Kenapa perlu minta hidayatut taufik? Okey macam ni. Ada orang ni dalam hidup dia, sepanjang hidup dia sampai umur 5-60, dia masih tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi satu masa berlaku kematian dalam rumah dia. Maka orang Masjid Bukhari ni lah yang menguruskan jenazah adik-adik dia tu. Anak dia ke, bini dia ke. Masa tu dia, ya Allah, dunia ni tak ada apa. Pasal apa? Keluarga aku Tuhan. Keluarga aku, ya Allah, dah kena ambil. Isteri yang aku sayang dah mati. Anak yang aku sayang semua pi habis. Tinggal aku seorang. Siapa yang pi menguruskan jenazah dia? Orang masjid. Maka ketika itu tuan-tuan, dia pun hatinya telah pun kembali kepada Allah. Sembahyang pun mai, ibadat pun mai, zikir banyak, belajar mengaji dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, jika tidak mendapat hidayah taufik, benda tu kita buat seketika saja. Dia buat sah, buat sah, lepas tu dia rasa cemuh, dia tak mai dah. Yang tu yang dok jadi pada manusia. Sebagai contoh paling dekat dengan kita, masa habis Ramadan hari tu ni, semua duk berazam, ya Allah, kalau boleh ada Ramadan sebulan lagi, ya Allah. Kalau boleh ada Ramadan sebulan lagi, tak mau nak tinggal masjid, nak hidup di masjid ni saja, ya Allah. Sebab aku kerja dunia ni, aku tinggal dah, aku nak buat kerja di masjid ni saja. Tapi habis raya 2 hari, ruyuk, selehok, tak tahu pergi mana. Balik kampung, dia kata ustaz, oi, balik kampung, mereka balik pergi tempat mereka. Masalahnya tempat mereka pun sama, tempat kita pun sama. Jadi kenapa perlu kepada hidayah taufik ini? Hidayah taufik ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ialah hidayah yang Allah bimbing kita sampai kepadanya. Ada orang yang bertaubat di hujungnya, tapi di penghujungnya last tak dapat juga. Ada orang yang baik daripada awalnya, minta hidayah kepada Allah, tetapi di penghujungnya telah berubah menjadi orang yang tak baik. Sebab itu penting bagi kita sebagai seorang hamba untuk minta kepada Allah dengan hidayatut taufik ini. Satu. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam doa Nabi ini juga ialah Nabi SAW menyebut perkataan tuqa. Tuqa ini daripada perkataan asalnya taqwa, yang bermaksud melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tuan-tuan mai sembahyang Jumaat pasal apa? Pasal Allah suruh. Tuan-tuan tak pi ke tempat perjudian pasal apa? Pasal Allah larang. Tu takwa. Takwa ni senang nak bagi mudah faham. Kita berhati-hati daripada terpijak duri. Depan saya ni duri semua. Adalah lorong kecil-kecil itu, boleh masuk kaki je. Belah ni 2 kaki, belah ni 2 kaki. Kiri kanan tu semua duri. Maka waktu saya nak jalan di kawasan duri itu, saya berhati-hati supaya duri tidak tercucuk kaki saya. Itu maksud takwa. Berhati-hati dengan perkara maksiat, berhati-hati dengan perkara buruk, maka kita akan berhati-hati itu. Itu mudah nak bagi faham dia. Maka konsep takwa ini seperti mana yang telah disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, iaitu takwa yang pertama ialah al-khawfu bil jalil. Lama tuan-tuan duk semayang ni, ada rasa takut pada Tuhan dah? Lama dah ustaz. Saya ingat-ingat saya semayang ni masa mula-mula balik tu, sampai kelar.
Dalam kita duk buat semayang ni, ada rasa takut pada Tuhan. Maka ciri-ciri yang pertama orang yang bertakwa, al-khawfu bil jalil. Lagi dia taat kepada Allah, lagi dia takut kepada Allah. Kenapa? Takut yang pertama, ibadat kita buat Allah tak terima. Takut yang kedua, ibadah yang kita buat itu tak kena. Takut yang ketiga, ibadah yang kita buat tu kita duk perasan kata diri kita ni baik. Banyak orang dia rasa macam tu. Dia rasa dia puasa sunat, dia rasa dia sedekah, dia rasa dia main sembahyang Jumaat, dia rasa dia doa banyak, zikir, baca Quran, dia duk perasan kita baik. Itulah takut. Al-khawfu bil jalil, takut kita ni perasan kita tu baik. Itu masalah tuan-tuan. Ada satu makhluk Allah yang Allah halau dia keluar daripada syurga. Kenapa? Kerana dia perasan dia baik. Tuan-tuan tahu makhluk tu siapa? Iblis. Dia bukan lekeh macam kita ibadat. Ibadat dia 1000 tahun. Tapi Allah minta ke dia satu je. Usjudu li Adam. Wahai sekalian malaikat, kami perintahkan kamu semua sujud pada Adam. Sujud ni ialah menghormati, bukan macam sujud semayang tu. Sujud hormat, tunduk saja kepada Nabi Adam. Usjudu li Adam fasajadu. Malaikat semua sujud kecuali kawan ni. Kawan hak perasan kata dia tu baik. Apa kata dia? Khalaqtani min nar. Aku ni jadi pada api. Aku ni ibadat lagi banyak. Wa khalaqtuhu min tin. Nabi Adam tu diciptakan daripada tanahnya. Aku lebih mulia pada dia. Bila dia kata macam tu, Allah murka dengan dia. Allah suruh dia keluar daripada rahmat Allah. Dan lagi dia kata kepada Allah, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna laka siratakal mustaqim la ughwiyannahum ajma'in. Dia kata dia salahkan Allah yang menyesatkannya. Dia kata kerana Tuhan telah menyesatkan aku, maka aku akan hasut semua anak-anak Adam ini illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan anak cucu Adam yang ikhlas. Yang tu aku tak boleh nak kacau dia. Maka tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, cuba letak tanya soalan dalam diri kita. Sepanjang hidup kita, kita buat ibadat ada rasa takut tak pada Allah? Yang kedua, Sayyidina Ali kata wal amalu bit tanzil. Apabila kita meletakkan diri kita nak menjadi orang yang bertakwa, kena beramal dengan Al-Quran. Jelas Al-Quran menyebut wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah kata hendaklah ada satu golongan di kalangan kamu yang mengajak kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, suruh buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Maka yang ni jelas Islam letak sebagai panduan untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan gelojoh ataupun jangan gopoh. Sebagai contoh. No? Sebagai contoh, kita jangan buat benda yang Islam tak bagi. Sebagai contoh, di sebelah kita ni ada satu bangunan yang sedang duk buat. Kemudian yang duk buat tu orang-orang luar. Adalah 50 orang, 20 orang, 100 orang duk buat. Kemudian yang rumah kita ada kot sekeliling ni. Satu hari, satu petang, anak lelaki, anak perempuan kita, bini kita keluar, mereka tu duk tengok anak-anak kita. Duk tengok bini kita. Kita risau takut bini kita tu diperlakukan yang tidak baik oleh mereka. Maka kita pun bagi cadangan kat Masjid Bukhari. Kita kata, wahai Masjid Bukhari, saya ni risau anak-anak bini kita dia keluar pergi beli barang apa semua tu, mereka tu duk tengok anak-anak kita ni. Jadi saya cadangkan supaya mereka ini dapat melampiaskan nafsu mereka, kita bina di hujung sana rumah pelacuran. Tuan-tuan faham tak faham? Faham tak faham sudah? No? Kenapa? Kita nak supaya benda itu tak berlaku kemudaratan. Sebenarnya kita sedang mengundang kemudaratan. Sebelum ni orang duk main sembahyang Masjid Bukhari 200, buat rumah pelacuran tahun tu tinggal 20. Maka tapi mana habis buat ni? Di mana habis? Rupanya duk beratok orang tu. Tujuan yang buat tadi pasal apa? Tujuan yang buat tadi supaya orang-orang asing tu dapat pergi buat situ. Sebenarnya dah tuan-tuan.
Tuan-tuan bayangkan esok anak-anak kita ni semua pakai di beratuk nama. Boleh faham tak situasi tu? Jadi kalau kita benar-benar orang bertakwa, Al-Quran kata ya'muruna bil ma'ruf, suruh buat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, perkara munkar tetap kita kena tegak. No? Bagi jelas yang tu. Walaupun pandangan kita itu nampak betul, tapi sebenarnya tuan-tuan, dia mengundang keburukan yang besar. Maka matlamat itu sebenarnya tidak menghalalkan cara. Habis. Yang ketiga, wal qana'atu bil qalil. Tuan-tuan menjadi orang bertakwa ini rasa cukup dengan rezeki yang Allah bagi kat kita. Walaupun banyak ni lah. Kalau banyak lagi kita bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu tanda orang bertakwa. Dan yang keempat, wal isti'dadu li yaumir rahil. Orang yang bertakwa ialah orang yang buat persiapan untuk menghadapi hari mati dia. Kita tahu semua nak mati, maka buat persiapan hari ini. Habis berkaitan dengan takwa. Doa yang ketiga, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf. Yang ketiga ialah wal afaf, iaitu menjaga kehormatan diri. Minta Allah lindung kita supaya Allah jaga kehormatan diri kita. Kenapa tuan-tuan? Senang cerita. Bila kita dilihat oleh manusia sebagai masyhur, kebanyakan manusia akan mendekati orang masyhur. Alat-alat yang menjadikan manusia masyhur pada hari ini ialah media sosial. Maka kita pun naiklah dengan media sosial. Tapi sebenarnya kemungkaran juga turut naik bersama dengan kita. Tak salah kalau tuan-tuan seorang influencer yang berjaya mengajak budak-budak muda untuk main solat subuh seperti Jumaat di Masjid Bukhari. Katalah dalam ni ada influencer 6 orang, dia duk kempen, wahai penduduk Masjid Bukhari, main semayang subuh macam semayang Jumaat. Ramai lah orang main. Bagus. Tapi tuan-tuan, ujian juga akan turut serta di situ. Maka apa perlu ada pada diri kita? Afaf. Wal afaf wal ghina, iaitu ada suatu maruah yang Allah bimbing kita mencegah dari kemungkaran. Dia kena ada. Sebab kita tak tahan dengan godaan. Saya cakap saya pun tak tahan, tuan-tuan. Saya mana tahu lagi. Sekatlah mungkin Tuhan uji biasa-biasa. Satu hari Tuhan uji mai satu perempuan cantik. Apa saya nak kata? Tak tengok pun cantik. Siapa nak kata? Dia kata ustaz ni mengajak tak tengok orang lelaki-lelaki. Ada orang kata ni. Ada masjid dia mengajak, dia buka tirai. Orang lelaki duduk belah ni, orang perempuan tu. Ustaz duduk tengok belah perempuan. Ada orang kata. Tapi bukan saya lah. Ada orang kata kat ustaz tu dia main sembang saja. Dia kata ustaz ni apa mengajak duk tengok orang perempuan yang tak tengok kami sama orang lelaki-lelaki. Itu memang naluri orang lelaki-lelaki. Memang dia cenderung kepada nak tengok perempuan. Macam tu, memang macam tu. Tambah-tambah hak yang duk tengok ustaz tu duk terpacak tu cantik pula. Itulah ujian. Itulah ujian. Kalau tak ada afaf ataupun tak ada maruah diri yang dapat mencegah kemungkaran ni tuan-tuan, maka kita juga akan turut jalan sekali. Dia pergi jumpa pengurusi masjid, dia kata ada nombor telefon ustaz tak? Awak nak telefon ustaz sikit, ada soalan nak tanya, segan nak tanya ramai-ramai, malu. Jangan main tuan-tuan. Pengurusi pun dah dia betul, dia pun bagilah, dia kata betul kot boleh jadi kot. Mula-mula telefon tanya ustaz, saya ni duk pergi mengaji dengan ustaz, nak tanya hukum ustaz. Ustaz boleh tak habiskan saya ustaz hukum ni ustaz? Lepas tu esok ustaz makan tak lagi? Ustaz tak makan lagi ya? Tak apa lagi, saya pergi hantar makan. Ustaz malam ni duk buat apa? Dia mula duk buat apa tu memang jahanam lah. Kalau tak ada asaf ni tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, tu sebab tu yang lingkup tu. Yang tuan-tuan duk tengok depa dalam berita, ustaz kena cekup, ustaz apa ustaz. Tu ustaz, hak tak ustaz lagi sekan. Boleh faham? Tu cara dia ustaz, dia duk mengajak orang. Boleh tarik orang atas, tapi tak tahan juga dengan godaan. Maka inilah yang Nabi ajak kita, wal afafa, doa minta Allah jaga maruah diri kita. Habis. Dan yang terakhir tuan-tuan hadirin dirahmati Allah sekalian, ialah ghina. Ya Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Yang keempat, minta Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini sebagai orang yang kaya, yakni kaya dengan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di sisi manusia dengan sifat qanaah itu. Qanaah ini maksudnya cukup dengan apa yang ada. Kalau tuan-tuan mampu dengan gaji tuan-tuan 2,000 untuk pakai kereta Azia, teruskan. Jangan duk nampak kereta Ford apa tu? Mustang. Gaji kita 2,000, kita nampak Mustang, nampak tak apa.
buang sat dalam hati kita tu. Mustang kan naik pun masuk duduk menyulur begitu. Start enjin tekan lah, bunyi rong rak. Dia kata, best tak best. Memang pun best. Tapi tentang kita gaji 2,000 kan. Kereta tu nak tukar minyak enjin pun 2,000. Nak tukar minyak enjin 2 bulan sekali tu 2,400. Gaji kita 2,000 nak pergi pakai. Tu makna kita belum kaya lagi. Maksudnya kaya belum ada rasa cukup. Maksud rina yang Nabi suruh kita minta ini, rina kaya dengan rasa cukup. Barulah diri kita tak terhapus ataupun tidak habis ibadah kita ini dengan nafsu yang merosakkan kita. Maka tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sekali lagi saya ulang doa yang Nabi ajak kepada kita ini, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Jadi pakai apa lah, no? Kapai, semoga lepas ni Allah bimbing kita sekurang-kurangnya 4 perkara ni. Allah teruskan bagi hidayah kepada kita. Allah jadikan kita orang yang bertakwa. Allah pelihara maruah diri kita. Dan yang kelipat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ini menjadi orang yang kaya, yang berasa cukup dengan rezeki yang Allah bagi. Jadi saya kira sekadar itu sahaja sebagai tazkirah peringatan buat kita semua pada petang yang berbahagia ini. Teruskan melaksanakan kehidupan sebagai hamba Allah yang bertakwa. Teruskan berbuat baik, jangan perasan diri itu baik, dan perasanlah diri itu sedang penuh dengan dosa-dosa yang perlu disucikan. No, sekadar itu sahaja. Yang baik dari Allah, kurang baik kelemahan diri saya sendiri. Mohon kemaafan haza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.